Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Seperti mana yang kita tahu sahabat-sahabat semua, padu telah pun dilancarkan. Dan dalam pemahaman 1-2 hari ini begitu ramai rakyat menyambut baik pangkalan data utama atau dikenali sebagai padu ini. Kerana dipercayai akan memberikan manfaat kepada rakyat khususnya buat kerajaan untuk mensasarkan sasaran yang tepat. Jadi walaupun begitu sahabat semua, ada juga segolongan atau kumpulan yang masih faham atau buat-buat ataupun sengaja tidak faham berkaitan dengan padu ini. Jadi hari ini sekali lagi YB Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli sekali lagi terpaksa membuat satu lagi sidang media untuk memberi penjelasan yang lebih detail berkaitan dengan sistem padu ini. Jadi sahabat semua, saya mau membawakan Anda untuk melihat dan menonton satu sidang media yang baru saja berlaku sebentar tadi dari YB Rafizi Ramli. Sidang media pada hari ini seperti yang sedia maklum, kita memberi kemaskini secara berkala kepada rakyat dan juga pihak media, terutamanya dalam tempoh awal pelaksanaan padu. Dan seperti yang semua sedia maklum, walaupun ada banyak kekeliruan dan juga pertanyaan daripada pengguna dan rakyat keseluruhannya, kami di peringkat agensi-agensi kerajaan mengalu-alukan semua pertanyaan dan kekeliruan itu. Kerana lagi banyak soalan yang ditanya, dia boleh membantu meningkatkan kefahaman rakyat mengenai tujuan padu ini. Jadi saya ingat saya mulakan dengan itu dengan cepat sebelum kita ke kemaskini yang lain. Saya ingin jelaskan sekali lagi bahawa padu adalah pangkalan data utama, iaitu satu pangkalan data yang diintegrasikan dengan semua maklumat yang ada dalam agensi-agensi kerajaan. Memanglah agensi kerajaan yang beratus-ratus ini ada pelbagai maklumat, tapi tidak semua maklumat itu lengkap atau terkini. Jadi ada contohnya pertanyaan di media sosial, kenapa maklumat saya begini, kenapa maklumat saya begitu, kenapa maklumat saya balik daripada universiti tapi ada peringkat sekolah sahaja. Contohnya, kalau mereka seperti orang macam saya, yang maklumat pendidikan saya, oleh kerana saya selepas SPM, saya keluar negara kan. Jadi kalau maklumat itu tidak diintegrasi dan dikemaskini, besar kemungkinan maklumat terakhir pendidikan saya ialah sekolah menengah. Kerana itu sajalah yang ada dalam sistem kerajaan kan, di pangkalan data di Kementerian Pendidikan. Jadi sudah tentu untuk kita memastikan, terutamanya bagi tujuan pelaksanaan subsidi bersasar, kita perlukan maklumat yang lebih tepat, lebih terkini, supaya kita boleh mengurangkan risiko keciciran. Jadi itulah gunanya kita membuka pangkalan data utama ini kepada orang ramai untuk dikemaskini. Supaya kemaskini itu, kalau maklumat yang ada di agensi kerajaan sekarang kurang lengkap, boleh dilengkapkan. Kalau maklumat yang ada itu bercanggah dengan pengisytiharan ataupun maklumat yang diberikan oleh pengguna, perkara itu boleh disemak dan sebagainya. Sudah tentu, selain daripada tujuan subsidi bersasar, dan saya dah mula lihat maklum balas pengguna-pengguna yang faham tentang rancangan seterusnya mengenai pangkalan data ini, ia akan menjadi tulang belakang kepada keseluruhan pendigitalan khidmat awam yang akan dijalankan melalui GovTech. Sebab itu ia bukan semata-mata melibatkan agensi-agensi yang bersabit dengan ekonomi atau kewangan semata-mata, dan sebab itu satu agensi utama yang menggerakkan padu adalah
mampu. Dan mampu kini adalah telah dinaik taraf menjadi Kementerian Digital dan mampu akan mengetuai keseluruhan peralihan dan transformasi khidmat kerajaan kepada khidmat digital. Jadi saya nampak dah ada kefahaman itu dibina berperingkat-peringkat. Contohnya orang ramai mula faham kenapa sebelum ini kita tidak boleh memusatkan khidmat digital kerajaan itu kepada satu tingkap. Walaupun orang tanya kenapa tak boleh buat macam itu, kenapa tak boleh buat begini, kerana asasnya itu mestilah ada satu pangkalan data utama yang diintegrasi. Sebelum ini masing-masing ada di agensi masing-masing. Jadi kalau nak buat satu GovTech yang satu tingkap, yang satu aplikasi saja ada semua, memang tak boleh buat kerana data ni ada kat situ, data ni ada dekat sini kan. Jadi dan saya mengalu-alukan kefahaman itu dan ia satu proses yang perlu dilalui oleh kerajaan dan masyarakat. Jadi kalau ada orang tanya contohnya kenapa ia perlu dibangunkan 100% oleh penjawat awam. Ia bukan soal kos semata-mata. Sudah tentu soal kos itu penting untuk kita jimatkan wang rakyat. Tapi yang sama penting ialah keutamaan untuk membangunkan kepakaran dan proses dalaman penjawat awam kerana model yang sebelum ini iaitu model melantik vendor ataupun syarikat swasta untuk membangunkan aplikasi bersepadu kerajaan tidak lagi sesuai. Dia bukan saja soal kos, dia juga soal kemahiran kerana apabila sesuatu aplikasi itu dibangunkan, kontrak itu terhad kepada kerja itu saja. Sebab itu kenapa dalam peluncuran dan juga penggunaan padu setakat ini, kita boleh bagi reaksi dan kemaskini dengan cepat kerana ia diusahakan oleh penjawat awam. Cuma penjawat awam kerja sampai pukul 12 ke 1 pagi lah. Tapi kalau dengan kontraktor, contohnya vendor, kalau kontraknya kata buat yang itu saja, nak suruh buat ubah tu tak boleh dah kerana itu bukan dalam kontrak saya. Ini kena tambah overtime. Yang ini kena tambah kos. Itu satu. Tapi yang lebih penting ialah sebarang pembangunan produk digital melibatkan satu proses yang berterusan. Dia bukan kita macam buat satu rumah dah siap lepas tu habis kat situ. Kita buat satu produk versi 1 dikeluarkan. Akan ada maklum balas dan juga penambahbaikan yang berterusan terutamanya yang melibatkan user feedback. Dan perkara itu perlu ditambah baik dari satu hari ke satu hari dan untuk kita memastikan aplikasi digital kerajaan itu terus dikemaskini dari segi reka bentuknya, UI UX-nya itu sentiasa dibaiki. Dia tak boleh terikat dengan tender-tender dengan pihak swasta. Ia mesti dilakukan sendiri oleh penjawat awam yang akan membina kemahiran itu sama taraf atau lebih baik lagi daripada syarikat-syarikat pembangun perisian di luar. Jadi dari segi itu, saya harap mereka yang saya faham kita alu-alukan segala maklum balas dan bagi mereka yang biasa membangunkan aplikasi digital, produk digital, memang itulah disiplinnya. Saya sebut kepada yang bertanya kenapa macam ini, kenapa macam itu. Sedangkan Apple pun, iOS tu, tiap-tiap 2 bulan kita kena update. Maksudnya, segala yang kita pakai ni Microsoft ke, Apple ke, Amazon ke, atau Netflix ke, memanglah dia ada bug fixes daripada satu masa ke satu masa. Kerana segala produk yang dibuat itu akan sentiasa kita temui sama ada ruang tambah baik ataupun kelemahan kod yang perlu kita perbaiki dari satu masa ke satu masa. Dan kalau kita nak laksanakan pendigitalan khidmat kerajaan secara menyeluruh, bayangkan kalau kita bergantung kepada sumber swasta dan luar.
maka kita tak boleh mengoperasikan aplikasi kerajaan itu dengan cara seperti itu. Dan satu lagi yang saya nak sentuh secara menyeluruh untuk menjawab soalan-soalan yang bukan teknikal sangat, tetapi dari segi pendekatan yang diambil oleh kerajaan ialah begini. Masalah keselamatan data ataupun risiko pencerobohan sistem, selalu yang disebut ialah soal kod, soal firewall, soal server, kan. Tapi ramai yang mungkin oleh kerana mereka terpaling IT tapi tak pernah sebenarnya benar-benar terlibat di dalam pembangunan sistem yang betul-betul, ataupun mereka juga kurang maklumat tentang risiko yang menyeluruh mengenai pencerobohan data. Dia ada dua bentuk risiko pencerobohan data ni. Satu ialah dari segi aplikasi itu sendiri, the source code. Bagaimana kita design di architecture, server, firewall, segala-galanya, authentication itu kita sedia maklum. Tapi risiko yang lebih besar ialah risiko pengendalian dan akses kepada data. Dan itu keputusan yang kami buat, terutamanya saya lah, bahawa ia perlu dikendalikan oleh penjawat awam kerana kita nak mengurangkan risiko ada third party ataupun pembangun ataupun pengendali yang bukan penjawat awam yang membangunkan sistem tetapi dia ada akses kepada maklumat rakyat. Bezanya ialah kerana penjawat awam dia akan tertakluk kepada akta rahsia rasmi. Dia tertakluk kepada segala peraturan, akta dan sebagainya. Kalau mereka melanggar, is a criminal yang terus boleh kena charge. Tapi kalau third party, swasta ataupun orang yang tidak tertakluk kepada semua ini, dan pengalaman kita dalam kajian setakat ini, ada insiden-insiden yang melibatkan kebocoran maklumat ini, sebenarnya kalau dia melibatkan juga third party. Kerana dia vendor, dia subkontraktor, dia buat, tapi dia ada akses. Tapi dia tidak terikat kepada peraturan-peraturan yang memegang tanggungjawab penjawat-penjawat awam. Jadi saya ingat itu memberi beberapa jawapan yang menyeluruh juga kepada banyak pertanyaan-pertanyaan, dan saya harap itu juga memberi gambaran kenapa kerajaan mengambil langkah ini, bahawa ia perlu dibangunkan oleh penjawat awam. Kerana this is not just about the database, this is not just about padu, but this is about building and transforming our public service to be a leading world quality digital-based public service. Bukakan kepada pasukan, perkara itu diselesaikan dan diambil kira dengan cepat, tidak ubah ataupun lebih baik pun daripada sistem-sistem yang dikendalikan oleh bukan penjawat awam. Jadi kesempatan ini saya ambil untuk saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada mereka yang masih lagi bertugas around the clock. Saya tengok dalam WhatsApp dan juga kumpulan-kumpulan petugas, is almost an 18 to 20 hours job every day, terutamanya dalam minggu pertama ini, supaya kita dapat membaiki dengan segera dan kita dapat menambah baik dan responsif kepada feedback daripada pengguna. And that's the discipline, is no longer waterfall software development nowadays, it's called agile. Jadi agile tu memang macam ni lah, you ship the product, you do your best. We've gone through every single process in textbook sebenarnya. UAT tak UAT, you sebutlah, semua dah go through. Tapi bagi mereka yang biasa juga design digital product, buatlah UAT macam mana pun, bila release kepada pengguna, dia mesti ada isu-isu baru. And that's why it's called agile, because it's a constant feedback that we need to incorporate into the product as we go along. Jadi
dengan pembukaan yang panjang lebar tadi, saya nak bagi maklum balas bahawa setakat jam 4 petang tadilah, seramai 516,168 rakyat Malaysia telah pun mendaftar, yang mana 261,158 pengguna telah pun selesai proses eKYC. Dan tumpuan kita, kerana saya lihat selepas 2 hari, ini masuk 2 hari, masalah yang utama itu telah diselesaikan dalam tempoh 24 jam. Dan selepas 24 jam pertama, perkara-perkara yang ditimbulkan itu lebih kepada user familiarity with the system. Macam mana nak isi, ataupun kamera saya tak berfungsi, cache dia tak clear, dan itu perkara-perkara biasa yang akan terus ditangani melalui talian hotline dan juga saluran-saluran lain yang terbuka. Dengan kadar sebegini, saya ingat selepas 48 jam pertama, kita akan melepasi 600,000, saya ingat tak ada masalah, 600,000 pendaftar. Tumpuan pasukan padu di peringkat kerajaan ialah untuk kita mengunjurkan dan memahami pola pendaftaran untuk tempoh seminggu, 2 minggu akan datang, untuk kita menangani risiko kececeran. Kerana kalau rakan media lihat, kami sudah mula memberi maklumat pecahan pendaftaran mengikut negeri. Sudah tentu yang paling banyak mendaftar ialah kawasan bandar, paling tinggi Selangor. Jadi kita beranggapan bahawa perkara ini akan berterusan, dan dengan unjuran pola pendaftaran itu, ia akan membantu pasukan padu untuk menggerakkan flying squad dan juga tumpuan-tumpuan untuk memastikan bahawa take up rate ataupun pendaftaran itu adalah sekata di seluruh Malaysia, dan ia juga membolehkan kita untuk mengenal pasti kumpulan-kumpulan yang berisiko tercicir. Jadi kita akan selain daripada kita akan terus mengawasi feedback maklum balas rakyat mengenai padu, tumpuan selepas ini ialah untuk memastikan pendaftaran itu kekal dengan momentum yang sedia ada, dan juga dia meliputi dengan sekata di seluruh negara. Ada soalan? Ya. Hello. Okey, kalau kita tengok pendaftaran macam tadi YB cakap setakat jam 4, 516,000. So is this within expectation, ataupun sambutan ni kelihatannya dingin sebab kita dah 3 hari lepas launching. So is this below expectation or it's within expectation? It is as expected. Sebab kita melihat kepada peak access kepada aplikasi-aplikasi kerajaan sebelum ini bila buka pendaftaran dan sebagainya, kerana kita perlukan itu untuk menentukan maximum bandwidth yang kita kena allocate awal-awal. Our estimate sebelum ini ialah access, the record sebelum ini access selalunya dalam 500,000 satu hari. Semalam adalah peak access kita melepasi 700,000, yang access 700,000, yang mendaftar sekitar 200,000 orang. Jadi kalau ikut expectation, memang it is going as planned. Cuma kita juga sedia maklum bahawa interest itu selalunya peaking awal, kemudian dia akan slow down. Dan selain daripada tapering off di interest itu, kita juga berdepan dengan cabaran untuk mendapatkan pendaftaran bagi kumpulan-kumpulan yang kurang celik digital. Jadi I'm happy kalau it continues like this, because if you compute, if on average in the last 2 days we have in excess of 200,000 registration per day, maksudnya sebulan dah 6 juta lah. But you and I know that it's not going to be like that. It's going to taper off, kan. Jadi it's working as planned for the first 48 hours.
But we will give update from time to time dan kita perlukan kerjasama dan bantuan rakan media juga. Kerana when it begins to taper off, dia akan meningkatkan risiko kumpulan-kumpulan yang akan tercicir lah. Saya bagi contoh, kalau dalam laporan media pun, saya berterima kasih kepada rakan media yang pergi cari kumpulan-kumpulan, tanya pengalaman dia. Contohnya, kumpulan usia emas bukan Melayu. Dia akan ada masalah kerana dia mungkin kurang fasih ataupun kurang faham dengan untuk macam mana nak isi kerana semua tu dalam bahasa Melayu contohnya. Jadi kita akan terus tengok dan kita akan terus bagi kemas kini. As it is going well. But the challenge will be after you dah masuk minggu kedua, minggu ketiga dan kemudian menjelang Mac tu dia akan pick up balik. Kerana tarikh tutup dia 31 Mac, orang ramai tahu bahawa kalau dia tak kemas kini data dalam padu, itu akan membawa kepada risiko maklumat mereka itu tidak terkini bagi tujuan pengesahan kelayakan subsidi bersasar. Jadi Mac tu kita tahu dia akan melonjak balik. But we want to manage as much as possible the momentum in the first 48 hours ni is prolonged as long as possible untuk meningkatkan take up rate di minggu pertama, minggu kedua dan sebagainya. Ya. How much of the data has been integrated into the system? Or are you waiting for the integration? Okay. You see, ini sebabnya kenapa sebelum ini kalau ada proses ataupun aplikasi kerajaan, kerajaan tak bagi maklum balas terkini kepada media atau orang ramai, because we have to balance juga between protecting the process, because we have macam biasalah bila kita buka sistem begini, dia ada banyak segala jenis manusia yang cuba nak masuk, cuba attack dan sebagainya lah. So I'm not going to give in detail and spell out how exactly when, at what, phasing yang kita akan integrate data. Enough, I think, adequate for me to say this. The data integration, and by data integration, I means the matching and the using of the algorithms to complete the household profile and then classifying into yang mana yang betul-betul dah match, yang mana yang tak match dan sebagainya itu. We will not wait until the end of 31st March. Data cleaning, data matching and data integration between padu yang dekat server yang berlainan dengan maklumat yang dikemas kini di server awam yang sedang berlaku sekarang ini akan diadakan serentak. So we will integrate as we go along because we have a very tight schedule. We have to complete everything by 31st March sebenarnya. And that's our commitment to government that by 31st March 2024, we will provide the best attempt at building the fairest insight of household income and household socio-economic standing of each household. And surely for us to be able to meet that, we cannot wait selepas habis 31 Mac baru nak integrate. So the integration will happen in parallel. When, how many, I think it's best that we keep that as our trade secret. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia sedikit sebanyak ya penjelasan daripada YB Rafizi Ramli berkaitan dengan padu ini, sistem padu kita yang telah pun dilancarkan semalam. Begitu banyak juga pertanyaan, ada juga pihak yang mahukan supaya pendaftaran diberhentikan dan sebagainya ya, sedangkan sebenarnya semuanya telah siap sedia dan setakat ini hampir 1 juta sebenarnya yang telah masuk ya ke dalam sistem itu, dan ada sebahagian daripada itu telah pun mendaftar ataupun mengupdate ya biodata, identiti, update-update terkini dan sebagainya.
Jadi terbaik. Ya, semoga segala urusan ini dapat diteruskan dan memberi manfaat kepada rakyat. Jadi terima kasih sahabat semua. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.